Baik, apa lagi kata Nabi? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan yang kamu lakukan dengan melakukan kebaikan. Karena kebaikan tersebut akan menghancurkan keburukan yang kamu lakukan. Jadi keburukan yang di sini termasuk pada kata ulama. Kata Imam Jurdani rahimahullah, hadis ini zahirnya tunjuk sekali kepada dosa kecil dan dosa besar. Dua-dua sekali. Karena Nabi sebut, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikuti keburukan yang kamu buat dengan kebaikan, maka akan menghancurkan keburukan tersebut. Keburukan kecil ke besar? Dosa kecil ke besar? Tak disebut. Zahirnya umum. Tapi kata ulama, lakin al-hasanata bin nisbati ilal kabirah at-taubatu minha. Jadi hadis itu walaupun umum, tapi kata Imam Jurdani, kebaikan yang perlu dilakukan oleh seorang yang melakukan dosa besar. Apa kebaikan yang perlu dia buat? Iaitu at-taubah. Perlu bertaubat daripada dosa yang dia lakukan tersebut. Fala yukaffiruha ghairuha minal a'mal. Fala yukaffiruha ghairuha minal a'malis salihah. Maka tidak akan mengkafarahkan dosa yang besar tadi, melainkan dengan apa? Dengan taubat nasuha. Taubat nasuha sahaja yang akan menghilangkan dosa tersebut kalau Allah Ta'ala terima taubat tadi. Manakala dosa kecil, dosa kecil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh jadi juga diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan taubat, dan boleh jadi juga Allah Ta'ala ampunkan dengan amal yang kita lakukan. Itu disebut dalam hadis, ada seorang lelaki namanya Nabhan At-Tammar, seorang sahabat Nabi. Nabhan At-Tammar ni dia penjual tamar, sebab tu digelar Tammar. Orang jual tamar digelar Tammar. Tukang kayu dipanggil Najjar. Tukang kebun, tukang petani dipanggil Fallah. Dia tak? Ini nama-nama kerja ni. Nabhan At-Tammar, dia tukang jual tamar. Satu hari dia buka kedai tamar. Buka kedai tamar di Madinah Al-Munawwarah. Datang seorang perempuan ajnabiyah, hasna, yang comel, cantik, nak beli tamar. Maka kata dia kepada perempuan tersebut yang cantik tadi, masuk dalam ni, dalam kedai ada lagi banyak buah-buah tamar yang lagi cantik daripada hak dulu. Buah tamar ada kat luar tu dia tak agak. Perempuan duduk belek hak kat luar, dia kata tak, hak yang kat dalam lagi apa? Hak dalam lagi comel-comel buah dia. Perempuan tu pun masuk. Bila perempuan tu masuk, maka Nabhan At-Tammar, sahabat Nabi ini, tidak tertahan diri dia pada waktu tersebut. Terus dia peluk perempuan tersebut dan dia cium perempuan tadi. Peluk dan cium perempuan tu. Nampak tak? Kecuali dia tak jimak. Dia peluk cium sungguh-sungguh lah ni. Cium betul-betul. Kemudian dia rasa bersalah. Ini sahabat Nabi. Dia rasa bersalah betul dengan apa yang dia buat. Datang dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata dia, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Ya Rasulullah, saya telah melakukan suatu yang perlu wajib kepada saya dijatuhkan hukuman hudud. Saya telah berzina ya Rasulullah. Dia kata gitu. Maka jatuhkan hukum hudud kepada saya Rasulullah. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Fa'arada anhu, Nabi berpaling. Nabi tak mau dengar apa yang dia ucap. Ini dalil kata Nabi sebenarnya tidak suka seorang tadi kalaupun dia melakukan dosa, waktu dosa tadi dia lakukan dalam keadaan berseorangan ataupun dia lakukan dalam keadaan yang tidak diketahui oleh orang lain, dan dosa tadi berkait dengan bukan dengan haknya manusia, dosa berkait dengan haknya Allah, maka tidak perlu dimaklumkan kepada orang ramai tentang dosa tersebut. Nabi suruh, Nabi berpaling, Nabi tak mau dengar. Faqala lahu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar bila dengar ucapan tadi, Sayyidina Umar kata apa? Laqad satrakallah law satarta nafsak. Allah dah tutup dah dosa kamu. Kenapa kamu, kalau kamu tutup apa yang telah kamu lakukan, Allah tak nak tutup. Kenapa kamu pergi buka macam tu? Kenapa kamu pergi cerita ke orang? Faham tak? Taubat saja maknanya gitu. So bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tak perlu datang jumpa dengan Nabi. Maka Sayyidina Nabhan bagi tahu lagi, ya Rasulullah, saya dah buat sesuatu yang tersalah ni. Kemudian baru dia cerita. Nabi pun tanya, apa dia yang kamu buat? Kamu berzina betul? Zina tu apa dia makna dia? Disebutkan zina tu gini-gini. Saya tak sampai tahap tu ya Rasulullah. Saya cuma cium dia, saya peluk dia, saya buat seperti mana seorang suami, seorang lelaki buat kepada seorang perempuan. Cuma saya tak jimak dengan dia saja. Saya tak masukkan kemaluan saya dalam kemaluan dia. Hak tu saya tak buat. Nabi, itu bukan zina. Maka Nabi kata apa kepada dia? Nabi kata, tawadda' wudu'an hasana, kamu pergi berwuduk dengan wuduk yang baik, wuduk yang bersungguh-sungguh. Fatawadda', kemudian dia pun berwuduk, wa shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menunaikan salat dengan Rasulullah. Kemudian turun ayat Allah Ta'ala,
wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Turun ayat tersebut. Sesungguhnya dirikanlah solat tarafain nahar. Maksudnya pada permulaan siang ataupun pada waktu siang. Ini ayat ni menjadi dalil kepada 5 waktu solat. Ada orang kata, mana dalil dalam Quran ada disebut solat 5 waktu? Tak ada sebut pun kata solat isyak, zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak ada 5 waktu. Ayat ini, kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menunjukkan kepada solat 5 waktu. Karena tarafain nahar, maknanya dua hujung siang. Maksudnya awal siang, iaitu subuh, dan hujung siang, asar. Nah, wa zulafan minal lail, dan permulaan malam, iaitu apa dia? Maghrib dan isyak. Jadi subuh, zuhur, asar termasuk dalam tarafain nahar. Pada 2 taraf, pada 2 hujung siang. Hujung awal, hujung akhir siang. Maka termasuk dalam tu 3 waktu solat. Dan kemudian wa zulafan minal lail, 2 waktu solat pada waktu malam, iaitu maghrib dengan isyak. Kemudian kata Nabi, kata Allah, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Maknanya apa di sini, tuan? Maknanya orang yang mengambil wudu dengan baik, kemudian dia tunaikan solat fardu subuh, kemudian selepas waktu subuh tadi, kalau dia ada melakukan dosa di antara subuh dengan zuhur, dia ambil wudu dan kemudian dia melakukan solat zuhur, maka diampunkan dosa dia di antara subuh dengan zuhur. Faham? Solat subuh dia tadi, diampunkan dosa dia pada tengah malam tersebut, di antara isyak dengan subuh. Dan kalau dia buat pula dosa di antara zuhur dengan asar, diampunkan pula kalau dia solat asar pada hari tersebut dengan wuduk yang baik. Maksudnya di sini dituntut kepada kita untuk tajdidul wuduk, untuk kita memperbaharui wuduk kita selalu, walaupun kita dah ada wuduk. Sebab tu ni antara pahala yang besar, walaupun dia sunat, tapi pahala dia besar. Ada beberapa amalan yang pahala benar sunat, tapi pahala besar. Beri salam dengan jawab salam, mana lebih besar pahala? Mana wajib? Mana yang wajib? Bagi salam dengan jawab salam, mana yang wajib? Jawab salam wajib. Bagi salam sunat, tapi yang sunat lebih tinggi pahala daripada yang wajib. Takhirkan orang panggil apa? Hutang. Contohnya orang dia wajib bayar hutang dah, sampai dah tempoh untuk dia bayar hutang. Kemudian dia datang dekat kita, dia ada wajib tu. Wajib untuk dia bayar hutang. Maka dia beritahu kita, tuan, saya minta maaf, saya duit tak pernah ada lagi. Kita pun kata, tak apalah, saya tangguhkan. Menangguhkan hutang tersebut hukumnya sunnah. Dan ini pahalanya lebih besar daripada yang wajib tersebut. Yang ketiga apa dia? Ambil wuduk ketika nak solat. Masuk dah waktu semayang, wuduk tak ada. Wuduk tak ada lagi. Kita dah masuk waktu semayang. Wajib dah ambil wuduk? Wajib ambil wuduk. Kenapa? Karena waktu solat dah masuk. Jadi hukumnya wajib. Baik. Ambil wuduk sebelum waktu solat. Sebelum waktu solat tak masuk lagi, dia dah ambil dah wuduk pada waktu tersebut. Ni hukum dia apa dia? Sunat. Baik, mana lebih besar pahala dia? Yang sunat lebih besar daripada yang wajib. Mengambil wuduk sebelum waktu solat itu lebih tinggi pahalanya daripada mengambil wuduk pada waktu solat. Yang wajib pada waktu tersebut kita ambil wuduk. Faham tuan-tuan? Itu antara amalan yang pahalanya besar, yang sunat lebih besar daripada yang wajib. Jadi tengok disebut dalam hadis, kata Nabi SAW, maka lelaki tadi kata apa? Aliyah hadha? Ya Rasulullah, adakah ayat ini turun kepada saya ya Rasulullah? Seronok dia pada waktu tersebut. Sayyidina Bahan At-Tammar. Maka kata Nabi, li jami'i ummati, kepada seluruh umatku. Maksudnya semua kita ni boleh beramal dengan ayat ini. Bukan suruh kita buat dosa. Tuan-tuan. Mengatakan, dia boleh buat dosa banyak orang. Lepas tu kita buat ni tu. Dah. Bukan tu makna yang kita nak sebutkan. Cuma kita nak bagi tahu kata apa? Besarnya apa yang Allah Ta'ala siapkan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.